Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dihormati pengurusi majelis PA Salman, bakal menjadi PU Salman insya-Allah. Seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hidayah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Sang Pencipta di atas nikmat-nikmat yang tidak terhingga, sehingga ke hari ini kita dapat lagi duduk bersama-sama setelah menunaikan salat fardu berjemaah. Kita sama-sama berada di sebaik-baik tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairu biladil ardi masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik tempat adalah rumah-rumahnya, masjid-masjidnya, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Dan bersempena dengan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang penuh dengan keberkatan, Ramadan yang terdapat sebaik-baik bulan, terdapat sebaik-baik malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana Nabi sebut, man hurima khairuha man hurima faqad hurima khairuha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang terhalang mendapat malam Lailatul Qadar, sesungguhnya dia telah terhalang untuk mendapatkan kebaikan seluruhnya. Jadi kita sebagai orang Islam mestilah ternanti-nanti, tertunggu-tunggu untuk masuk ke dalam gerbang bulan Ramadan Al-Mubarak. Setiap tahun kita telah sama-sama berpuasa, beribadah pada bulan Ramadan. Tapi bukan bererti setiap tahun Allah menerima ibadah Ramadan kita.
Kerana Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan-amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima daripada amalan-amalan orang yang bertakwa. Apa takwa? At-taqwa imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Takwa didefinisikan oleh para ulama, kita patuh kepada perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Berarti apabila kita berpuasa, apabila kita bangun malam, apabila kita melakukan ibadah qiyam Ramadan, salat tarawih, kita lakukan dengan penuh ketakwaan, dengan penuh keimanan, dengan penuh ketaatan, seperti mana yang disebut dalam hadis yang sahih. Hadis tentang puasa, Nabi sebut, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripadanya, akan diampunkan dosa-dosa yang telah lepas. Begitu juga pada waktu malam, Nabi SAW sabdakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Sesiapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharapkan keredaannya semata-mata, akan diampunkan dosa-dosa yang telah lepas. Oleh itu pada pagi ini kita nak kongsi beberapa perkara tentang persiapan kita menghadapi bulan yang penuh kehebatan ini. Dari sudut ibadah puasa dan juga ibadah qiyam Ramadan, supaya ianya lebih berkualiti, lebih bermakna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya ialah keikhlasan dalam kita menyambut bulan Ramadan. Berarti bukan kita sambut bulan Ramadan seperti mana kebanyakan orang ramai yang sambut hanya dari sudut makan dan minum, mempersiapkan makan. Kalau para wanita mempersiapkan menu, list senarai menu 30 hari, ayamnya, kambingnya, ikannya siap, dan list menu sahur 30 hari. Bukan itu semata-mata, tetapi persiapan yang lebih perlu ialah bagaimana kita nak masuk dalam bulan Ramadan dalam hati yang penuh mengharapkan, seperti mana yang Nabi sebut dalam kedua-dua hadis tadi, imanan wa ihtisaban. Nabi sebut puasa dan qiyam Ramadan imanan, bukan makanan. Imanan, maksudnya penuh keimanan, kepercayaan kepada Allah. Dan yang pertama, hendaklah kita membersihkan jiwa kita, hati kita. Kerana kejayaan itu bersama dengan orang-orang yang membersihkan jiwanya. Seperti mana disebut dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sesungguhnya berjayalah orang yang membersihkan jiwanya, hatinya, dan menyebut nama Allah, berzikir. Fasalla, barulah dia beribadah, dia sembahyang. Jadi dalam ayat ini menyarankan kita agar sebelum kita solat, sebelum kita ibadah, sebelum kita masuk bulan Ramadan, hendaklah kita membersihkan jiwa kita.
seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dibawa ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi dibedah dadanya, dikeluarkan apa? Jantungnya. Bukan hati sebenarnya. Ini satu big mistake, orang Jawa kata. Kesalahan besar. Bila penceramah-penceramah sebut Nabi dikeluarkan hatinya. Tuan-tuan boleh keluarkan handphone masing-masing, cari kamus, Google lah paling senang kan. Qalbun. Dalam hadis sebut fastakhraja qalbi. Malaikat Jibril mengeluarkan qalb. Bukan kalbun ya. Kalbun anjing. Qalbun. Tuan-tuan Google qalbun, qaf lam ba, hati ke jantung. Saya pernah tengok kartun apa Didi and Friend ke apa. Awak telah menyakitkan hati saya lah. Kan? Dia kawan macam itulah. Tapi dah macam Nobita je. Tak jadi kot. Apa dia terjemah subtitle? You hurt my heart. Dia tak sebut you hurt my liver. Maknanya yang ada perasaan, yang kena sakit hati, yang kena jantung ke hati? Jantung. Kalau sakit hati sangat, apa yang berlaku? Heart attack ke liver attack? Ada liver attack ke? Si ada. Ini saya perlu jelaskan karena ini salah besar. Nabi dikeluarkan jantungnya. Perasaan kita di mana, tuan-tuan? Hati ke jantung? Jantung. Hati di sini, bawah ni. Doktor di sini. Hati di sini, hati organ yang paling besar, organ dalaman. Jantung di sini. Kita bengang, marah mana di sini kan? Sayang pun di sini. Takkan kita kata I love you. Pegang sini, hati. Abang sakit perut ke? Sinilah dada. Nabi kata at-taqwa hahuna. Takwa di sini. Di sini ada apa? Jantung. Perasaan kita sayang, marah, benci, jantung. Sebaik-baik anggota dalaman, Nabi kata jantung. Ala inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasad kulluh wa iza fasadat fasadal jasad kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika baik anggota tadi semuanya baik, jika masalah anggota tadi semuanya masalah. Itulah qalbu. Sebaik-baik ataupun anggota yang paling penting ialah jantung. Institut hati negara si ada. Institut jantung negara. Jadi jantung. Tapi kita dah terbiasa, tak apalah sebut boleh sebut. Nak sebut aku ni marah betul dengan dia ni. Sakit jantung aku. Memang jantung pun sebenarnya bukan sakit hati. Hati tak ada emosi. Tapi nak sebut sakit hati boleh je. Tapi kita nak faham bila sebut dalam Quran qalbu, dalam hadis qalbu maksudnya ialah jantung. Ini satu kesalahan yang besar dalam ilmu bahasa Arab dan juga agama, sehingga ramai yang menterjemah qalbu kepada hati dan mereka ingat hati betul lah hati. Hati ni dalam bahasa Inggeris liver kan. Sebenarnya qalbu anggota utama. Jadi kita perlu bersihkan hati lah. Nak sebut jantung sepelik pula kan. Pertamanya kita kena bersihkan jiwa kita, hati kita, ataupun yang lebih tepat jantung kita, supaya kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita benar-benar mengharapkan. Nabi sebut dua-dua hadis. Hadis pasal puasa, shoma Ramadan, hadis pasal bangun malam, tarawih, qiyam Ramadan, semuanya disebut ciri yang sama. Imanan wa ihtisaban, penuh keimanan, penuh pengharapan, mengharapkan semata-mata ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena berhenti daripada berpuasa kemudian kita makan semewah-mewahnya. Makan buffet Ramadan di hotel. Sesekali siapalah, sesekali kan. Tapi kalau hari-hari kita makan begitu, di manakah falsafah Ramadan berpuasa untuk merasai kesusahan orang-orang yang lapar dan dahaga? Si jauh-jauh Nabi sendiri banyak kali Nabi dalam keadaan berlapar.
2 bulan berturut-turut baginda Nabi SAW sik makan kecuali kurma buruk. Disebut hadis radi'ut tamar, kurma buruk. Kita Masya Allah kurma mewah. Kurma apa? Maryami, Ajwa, Rutab, Safawi, Rashid. Main bola dah. Kita kurma semuanya yang mahal-mahal. Nabi 2 bulan tidak masuk ke dalam perutnya kecuali radi'ut tamar wal ma. Hanya masuk kurma buruk, kurma keras, kurma kering dan air kosong. 2 bulan tidak masak. Tidak berasap dapurnya. Kita kalau si berasap dapur, kedai dapur bonda ada, kedai Masjid Timah ada, kedai McD ada, kan? Nabi 2 bulan makan kurma. Ini kita nak merasai kesusahan Nabi. Nabi sangat-sangat sederhana. Sebab tu kalau kita boleh dalam konsep ibadah ni, kita kena faham apa ibadah. Ibadah ni daripada perkataan abdun. Apa abdun? Hamba. Orang Jawa kata slave. Hamba. Kita nak menjiwai watak hamba dalam ibadah. Mana mungkin hamba makan penuh meja hamba, kan? Itu hamba nafsu namanya, kan? Penuh meja. Macam-macam color ada. Air, kan? Air jagung warna kuning, air sirap selasih warna merah, air hijau apa namanya? Semalam ada saya nampak air hijau tu. Hijau pun ada, hitam air cincau, warna-warni air cendol ABC. Maka itu tidak menghayati sebenarnya falsafah bulan Ramadan. Merasai bagaimana Nabi dan para sahabat dalam keadaan yang lapar. Dalam perang Ahzab, para sahabat kelaparan. Mereka mengikat perutnya dengan satu batu. Bila mereka hendak berjumpa dengan Nabi SAW untuk mengadu kelaparan mereka, mereka mendapati Nabi menyelak perutnya ada 2 batu. Ada 2 batu. Nabi sebagai pemimpin lebih lapar daripada rakyatnya. Berbeza dengan sekarang, pemimpin lebih lapar juga, tapi lapar lain. Lapar harta daripada rakyatnya. Bukan sinilah, belah-belah Mongolia, bukan Malaysia lah. Malaysia sama pemimpin bagus-bagus, kan. Australia, kan. Jadi tuan-tuan, Nabi menunjukkan laparnya lebih daripada para sahabat. Satu hari ketika mana Nabi SAW berada di rumahnya, datang Fatimah radhiyallahu anha, anaknya, datang bawa serbuk-serbuk roti. Bukannya kita makan roti sedap, ya, gardenia. Sini ada gardenia? Ada? Sini ada? Rugi dah. Apa yang ada? Hi-fi. Di sana ada hi-fi, ada gardenia. Gardenia pun macam-macam. Yang terbaru keluar perasa pandan, kan? Sebut makan banyak-banyak rasa lapar pula. Nabi hanya serbuk. Fatimah bawa serbuk roti. Lalu kata Nabi, apa ni? Mahadha ya Fatimah. Apa ini? Apa yang kau bawa ni? Apa dalam masa Sarawak? Apa tok? Baru nak sehari belajar, tapi nak mau balik dah hari ni. Kena datang sebulan, insya-Allah. Baru boleh lancar. Nabi tanya, apa ini? Fatimah kata, cubitan roti. Mana sikit lah dicubit roti. Apa Nabi sebut? Apa Nabi kata? Ya Fatimah, ma dakhala fi batni منذ 3 ayyam illa hadha. Tidak masuk apa-apa makanan dalam perutku sejak 3 hari kecuali yang kau bawa ini. Hanya debu-debu roti, serpihan-serpihan roti, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana kita nak menghayati puasa, menghayati kesusahan orang susah, menghayati kesusahan Nabi, kalau kita berbuka ikut selera dan nafsu kita? Kita ingat pesanan Sayyidina Umar bila melihat Jabir radhiyallahu anhu pergi ke pasar beli macam-macam makanan. Apa Umar pesan kepada Jabir? Umar kata, ingat hadis ni, pergi pasar je ingat hadis ni.
Aw kullama ishtahaitum ishtaraitum. Pendek ya. Boleh hafal kah? Aw kullama ishtahaitum ishtaraitum. Apakah semua yang kau ishtaha, yang kau nak, yang nafsu kau suka, ishtaraitum, engkau beli. Kalau boleh tulis dekat rumah khot cantik-cantik kan. Upahlah. Aw kullama ishtahaitum ishtaraitum. Ini memang kena lekat hadis daripada Umar ini. Adakah semua yang kita nak kita beli? Ini Nabi, ini Umar pesan kepada Jabir bila melihat Jabir bawa banyak makanan kan. Ini saya baca satu kartun semalam. Ini kartun lah, lawak kan. Seorang perempuan dia buat latihan untuk Ramadan. Kata, buat apa ni? Latihan Ramadan. Kenapa tangan pula? Sebab tangan nak bawa banyak makanan. Kan? Ada betulnya kan? 10 kan, 5 sini plastik. Kan? Penuh. Kita kena faham konsep Ramadan. Ustaz, Nabi susah ke? Ya. Nabi susah walaupun Nabi boleh senang. Nabi boleh senang. Allah offer Nabi untuk kaya. Ketika satu malam Nabi SAW menziarahi kubur Baqi'. Semua orang tahu kan kubur Baqi' yang terkenal, yang hebat, yang cantik kan. Pemandangannya kalau lepas subuh tu cantik. Sunset, sunrise. Di sunset pun cantik kan. Lepas asar. Dia 2 kali buka, lepas subuh dan lepas asar. Nabi pergi ke Baqi' bersama dengan hambanya Abu Muwahhibah. Namanya Abu Muwahhibah. Nabi bagi salam, assalamualaikum alal qubur. Mana kita ni sunat. Adik-adik tahfiz kalau boleh sebulan sekali pergi ke kubur. Bersihkan kubur, bagi salam, bagi tazkirah sikit supaya hidup hati kita. Itu antara bagaimana Ustaz sebut tadi kan. Saya sebut tadi tentang bagaimana nak bersihkan hati, antaranya pergi ke kubur. Tapi si ramai-ramai lah, ramai-ramai sangat dia tak feeling. Kalau penuh kan. Tadi pelajar tahfiz ada 100 orang 100 orang pergi kubur, tak rasa kubur. Rasa pasar malam. Pergi kubur. Nabi pergi berdua. Waktu malam. Buat kalau boleh rotate lah kan. Malam ni orang ni pergi, malam ni orang ni. Sini kubur mana dekat? Jauh. Jauh naik bas ke, naik van ke, masjid sebulan sekali buat kubur. Buat ziarah kubur. Itu buat bubur kan. Buat ziarah kubur. Program. Ajak seorang ustaz, ni saya sanadkan kepada Salman, turunkan. Jadi ketua pergi kubur kan, bagi salam, assalamualaikum. Kita rasa sebab itulah rumah kita. Kalau kita beli rumah kan, contohnya saya beli rumah di sini kan, saya datang sini mesti saya tengok renovation, tengok dah siap ke belum, tengok kan, belum duduk lagi. Tapi kalau beli rumah sini kena cari orang rumah. Tak ada live ya? Ada live, Masya Allah. Takut bini nampaknya ustaz. Maknanya kita nak beli rumah, sebelum siap kita akan ziarah, akan pergi, akan tengok, akan lihat selalu. Jadi nak bersihkan hati kita pergi kubur. Nabi ajar kita, Nabi selalu pergi kubur. Jadi ini adalah kali terakhir Nabi pergi kubur. Karena ini berlaku pada malam sebelum Nabi sakit pada hari Isnin. Nabi sakit pada hari Isnin, 2 minggu selepas itu Nabi meninggal pun pada hari Isnin. Lepas Nabi bagi salam, doa dan sebagainya, Nabi dedahkan sesuatu pada Abu Muwahhibah, hambanya. Nabi kata, ya Aba Muwahhibah, wahai Abu Muwahhibah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan kepadaku 2 perkara. 2 tawaran. Yang pertama, u'atitu mafatih khazainid dunya wal khulda fiha thummal jannah. Tawaran pertama, Allah tawarkan kepada aku untuk diberikan kunci-kunci seluruh khazanah-khazanah kekayaan bumi ini. Kita ada khazanah gas, ini banyak kan khazanah di Bintulu ni. Gas, minyak, chemical. Nabi diberikan, di-offer oleh Allah untuk diberikan kunci-kunci semua khazanah bumi yang ada dalam perut bumi ini. Emas, perak, semua Nabi diberikan. Yang kedua Nabi diberikan, ini masalah kita orang pertama, khazanah bumi wal khulda, kekal. Nabi boleh kekal sampai kiamat. Yang ketiga, summal jannah, bila kiamat Nabi terus masuk surga.
Endingnya tetap syurga. Yang kedua, pilihan kedua, liqa'a rabbi summal jannah. Aku ditawarkan untuk bertemu dengan Allah, Nabi meninggal, wafat, dan syurga. Kalau kita tak ada lain dah, mesti pilihan yang pertama punya. Sebab yang pertama kan syurga juga. Sik beza kan? Dari segi ending ni sama. Tapi yang mula tu, yang kedua liqa' rabbi, bertemu dengan Allah, meninggal dunia, wafat. Tentu kita ambil yang pertama. Saya rasa semua sini kita ambil yang pertama kan. Boleh hidup lama kan. Duit semua banyak. Emas, perak, gas, apa lagi? Chemical, semua kita punya. Bukan billionaire lah. Kalau billionaire ni lebih lagi tak tahulah apa nama kan. Dapat satu pun dah cukup dah. Satu pun dah jadi orang paling kaya di dunia. Dapat gas aja satu bumi ni, dah jadi orang yang paling kaya di dunia. Apatah lagi dapat semua. Tapi Nabi tak nak. Nabi kata liqa' rabbi, aku nak bertemu dengan Allah. Sebab masa tu sudah habis ayat 6,616 ayat yang sudah turun. Dah habis kerja, Nabi nak balik. Nabi kata, aku pilih untuk bertemu dengan Tuhan. Ini yang kita nak buat dalam Ramadan. Falsafah Ramadan adalah merasai kesusahan orang susah. Kita kaya tak salah, kita jutawan tak salah. Tapi dalam ibadah kita kena biasa-biasa. Maksudnya kita rasa hamba, puasa pun rasa hamba, haji umrah pun rasa hamba. Sebab tu saya beritahu semalam kan, afdalnya kita umrah ni duduk di tempat yang jauh, berjalan kaki, bukan depan Masjid Haram. Itu tradisi orang sekarang. Bani Salamah datang jumpa Nabi. Ini tentang dalil mengatakan hotel jauh lagi baik. Bani Salamah jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku nak pindah ke sebelah masjid. Aku nak pindah sebelah masjid. Silah, dekat dengan masjid, senang pergi. Macam tuan-tuan kan, cari hotel dekat kan. Tapi tak salah, tapi kita nak upgrade. Untuk yang mula-mula pergi tak apalah, nak rasa je kan, rasa hotel yang mahal kan, yang dekat. Tapi kita dah lama-lama ni kita tahu apa falsafah ibadah sebenarnya. Kita, macam puasa lah, dulu kita makan mewah, sekarang kita tahu apa falsafah puasa. Makan pun alah satu menu, dua menu, tiga menu, okey lah. Kalau kita pergi pasar ni banyak masalah ni, membazirnya 20 tan setiap tahun pembaziran di Malaysia, makanan yang tidak disentuh 20 tan di Malaysia kan. Adakah itu puasa yang Nabi nak? Jadi kita lihat tadi kan, bagaimana kita nak merasai kesusahan. Saya sambung cerita Bani Salamah tadi. Bani Salamah dia nak pindah rumah sebelah masjid. Nabi kata, diyarakum tuktabu atharukum. Duduklah di rumah kamu sekarang, duduklah di rumah kamu sekarang, duduklah di rumah kamu sekarang. Ini falsafah ibadah. Kenapa tuktabu atharukum? Bila kamu duduk di rumah yang jauh, kamu berjalan kaki, setiap langkah akan ditulis. Setiap langkah akan ditulis. Dia tak sama kita naik kenderaan. Sebab tu sebaik-baik cara untuk ke masjid kita berjalan kaki. Man masya ila salatil jamaah kutiba lahu ajru hajjatin tammah atau kama qala. Sesiapa yang berjalan kaki untuk ke masjid, maka dia mendapat pahala haji yang sempurna, Nabi kata. Pahala haji yang sempurna. Lagi-lagi subuh-subuh ni kita pergi kan, kita cubalah buat Ramadan yang terbaik. Sembahyang tarawih, jalan kaki, sembahyang jam. Kita mungkin tak dapat nak buat sepanjang tahun. Kita ni lemah kan. Ramadan ni tuan-tuan, cuba stopkan kereta, motor, jalan kaki. Ustaz, rumah kami jauh Ustaz. Nabi lagi jauh, pergi ke Quba. Masjid Quba Nabi pergi jalan kaki 10 km. Ibnu Umar pun follow apa yang Nabi buat. Tak pernah Nabi pernah juga ke Quba naik kenderaan. Ibnu Umar tak pernah naik ke kenderaan kerana nak ikut apa yang Nabi selalu buat. Jadi kita cuba berjalan kaki. Tak dapat nak 5 waktu, cubalah malam kan. Dia malam lagi baik sebab malam ni dia gelap sikit. Orang yang jalan kaki gelap ni dia lagi banyak pahala. Apa kelebihan jalan kaki yang gelap ke masjid? Nabi sebut hadis sahih, basyaril masyaina fi zulmi bin nuri tami yaumal qiyamah. Hadis sahih. Berilah berita gembira
kepada al-masyaina, kepada orang-orang yang banyak berjalan kaki. Masya' dalam bahasa Arab dipanggil isim mubalaghah, yang banyak jalan kaki, selalu jalan kaki. Fi zulmi, dalam gelap. Zulmi, kegelapan. Jalan kaki dalam gelap. Tapi jangan gelap sangat, takut nanti masuk dalam longkang. Adalah cahaya-cahaya sikit kan, nampaklah sikit. Ada penat, phone ada kan. Yang penting gelap. Siapa yang selalu konsisten jalan kaki dalam gelap, subuh, isyak, maghrib, ni Ramadan ni kita tarawih, gelap juga. Bin nuritam, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kita ni sangat perlukan cahaya untuk melintasi titian sirat. Kegelapan membawa kegelinciran. Kita perlukan cahaya. Kita nak cahaya yang terang, spotlight. Kita kena banyak jalan kaki ke masjid. Oleh itu, kita buat perubahan Ramadan. Kita buat yang terbaik. Kalau boleh kita buka puasa di surau masjid lah. Kalau di rumah, kalau kita beli kat pasar, banyak mewah. Kat masjid ni, apa yang ada je lah. Sini ada buka puasa. Buka puasa di masjid. Lepas buka puasa terus solat. Malang sekali kita berbuka sehingga tertinggal solat maghrib berjemaah. Kerana Nabi tak pernah meninggalkan solat maghrib berjemaah walaupun dalam bulan Ramadan. Yang sunnahnya berbuka kurma, kemudian sembahyang. Tapi kita telah menyalahi sunnah, kita berbuka sampai kenyang, pukul 8 baru selesai. Kalau Semenanjung lah, sini pukul maghrib 6.50, 6.40 kan. 7.30 baru selesai makan, lepas tu sakit perut pula dah. Kan? Lepas tu dekat-dekat betul-betul hujung-hujung maghrib baru sembahyang maghrib. Itu yang Nabi sebut sembahyang orang munafik. Nabi sebut 3 kali. Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Ini sembahyang munafik, ini sembahyang munafik, ini sembahyang munafik. Nabi sebut tilka itulah, tapi saya terjemah ini. Ya. Nabi sebut 3 kali. Apa sembahyang munafik? Yang pertama, dia tunggu waktu yang hujung. Kalau asal Nabi sebut tunggu hampir terbenam. Kita tadi lah, kita berpuasa, berbuka di rumah, makan banyak, kemudian maghrib lambat. Dia jamak kot, jamak. Maghrib ujung-ujung, lepas tu solat isyak terus. Nabi kata sembahyang munafik, sembahyang di hujung waktu. Dan bila sembahyang yang ringkas. Mana pendek. Bila kita sembahyang hujung waktu, Allah Akbar. Allah. Itu dah dua dah. Satu lagi dah kenyang, kita khusyuk tak solat? Pernah tak? Tuan-tuan, kenyang sangat tapi sembahyang rasa nak menangis. Rasa nak tidur ada kan? Si ada orang yang kenyang tapi dia khusyuk. Sebab kenyang ni ialah perut penuh. Maka itu menyebabkan kita mengantuk, penat, sakit perut. Oleh itu kita cuba cari, walaupun tak hari-hari pun kita cuba sebanyak mungkin berbuka di masjid. Masjid dia takkan ada 10 menu, paling-paling pun ada 2 menu, 3 menu kan. Ada. Kalau di rumah ni, kalau kita beli, kalau kita masak macam-macam, kita buat seminggu 2 kali ke seminggu 3 kali kita pergi masjid. Ataupun pergi tukar-tukar masjid banyak di sini kan. Masjid Hidayah, masjid Syakirin, pergi buka puasa. Maknanya kita cuba untuk mendekati masjid, memenuhi masjid di bulan Ramadan. Dan kita tiru macam Nabi di akhir Ramadan, lebih banyak Nabi berada di masjid. Kita azam tahun ni akhir Ramadan aku nak iktikaf lebih banyak. Nabi iktikaf setiap tahun 10 hari akhir Ramadan. Bila tahun yang terakhir Nabi iktikaf 20 hari terakhir. Ini upgrade. Kita kena upgrade kita punya puasa. Upgrade bukan puasa sampai pukul 10, tak. Itu bukan sunnah. Kan? Ustaz, saya nak upgrade puasa lah sampai pukul 10 malam baru saya buka. Itu tak sunnah. Sunnah ajlal fitr, menyegerakan berbuka lah hadis sebut. Tapi upgrade cara kita berbuka, cara kita sahur, cara kita berpuasa, tak makan, tak minum, tak melihat perkara yang haram, tak cakap benda yang haram, jaga mulut.
jaga anggota, jaga makan, sahur yang sederhana, buka yang sederhana. Bila kita makan jaga, insya-Allah kita punya tarawih kita lebih berkualiti, lebih khusyuk, lebih, kalau boleh kita banyakkan air mata Ramadan. Mana kita menangis setelah mana kita tarawih, kita bangun malam di rumah. Bila akhir Ramadan, masjid akan buat qiyam kan, qiyam Ramadan. Dia berbeza tuan-tuan. Saya duduk Mesir 10 tahun, 2000 sampai 2010. Dia semakin menghujung Ramadan, semakin ramai manusia. Di tempat saya, dia sebut Al-Mansurah, di tepi Sungai Nil, ada masjid yang penuh. Tahajudnya lebih ramai daripada tarawih. Tahajudnya. Sini tahajud berapa saf? 2 saf. Lebih kurang lah. Kadang-kadang 1 saf tak sampai. Di Mesir. Ini saya cakap benar, dalam masjid ni tahajudnya lebih ramai. Kalau tarawih, dewan masjid penuh. Ruang halaman baranda ke apa ni panggil? Beranda ke apa? Beranda penuh. Tapi itu tahajud pukul 1 tu awal. Pukul 1 dah tahajud. Pukul sini 1 kira 2 lah sini. Sebab sana lagi awal, pukul 4 sudah subuh 4.30. Pukul 1 sudah ramai orang untuk bangun tahajud. Ini 10 malam terakhir. Beranda penuh, jalan tol penuh sampai ke luar jalan. Jalan tol masa tu penuh. Semua datang, muda-mudi, anak-anak, semua datang. Jadi satu family datang, semua datang. Di rumah kosong semua. Kalau pencuri datang seronok dia. Tapi pencuri pun pergi sembahyang tahajud. Benar, orang pakai macam-macam. Yang koyak sikit, bukanlah koyak peha, koyak. Mana yang pakaian macam-macam. Pakaian macam-macam. Yang rambut style macam ni, yang seluar jin macam, tapi itu tak aurat lah. Tak adalah yang koyak, yang peha tak ada. Tak ada lah, si adalah yang koyak belakang ponggong, tak ada lah. Koyak bawah adalah kan, koyak bawah. Anak-anak muda pergi semua. Menangis. Saya ingat lagi satu masjid, saya lupa namanya, masjid Syekh Yusuf Al-Mu'ati. Dia baca Fatihah saja lebih 50% yang menangis. Fatihah baru. Kalau kita pergi Masjid Haram tunggu surah-surah yang tertentu kan, menangis. Ini Fatihah dah menangis. Baca dia klimaks surah Fatihah ialah iyyaka na'budu. Klimaks kemuncak Fatihah. Sebab tu Imam Ibn Qayyim karang kitab pasal iyyaka na'budu sahaja. Madarijus Salikin fi maqami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jalan-jalan orang yang bersuluk menuju kepada Allah pada menyatakan makam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu yang paling tinggi. Kalau kita main pencak silat ni kira yang paling boleh terbang lah. Boleh terbang ke silat? Itu dalam TV kot. Ataupun naik pokok terjun. Boleh terbang juga. Mana kemuncak sekali. Mana bila sampai iyyaka na'budu tu dah sampai naik zuk, rasa macam itulah iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang kami minta pertolongan. Sebab tu kita kena, kalau boleh masjid-masjid ni dia bagi tahu dekat jemaah malam ni mau baca apa. Si panjang siapa? Tak ada apa. Tak panjang tak apa. Yang penting bagi tahu dekat jemaah malam ni imam baca ni. Kalau boleh sebelum masa maghrib tu kita ulang kaji bacaan malam ni. Apa isi kandungnya. Lepas maghrib ulang kaji. Berbuka di masjid, buat ulang kaji apa yang imam baca malam ni dan kita akan rasa. Kita nak rasa. Yang Allah sebut innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman mereka hanyalah. Mana ini hanya untuk orang beriman. Kalau kita si rasa bahaya. Sebab Nabi Allah sebut hanya orang beriman rasa benda ni. Ayat 2 surah Al-Anfal, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah bergegar jantung ke hati? Jantunglah. Hati berdetak ke? Duk-dak jantung ke hati? Jantung mana ada duk-dak hatiku berdetak? Tak ada, jantung. Duk-dak. Iza zukirallah, disebut nama Allah, bergegar jantung. Kita rasa ke tak rasa masa kita solat? Kita rasa ke tak rasa masa kita berzikir tadi?
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat-ayat akan bertambah iman. Jadi kalau boleh begitulah. Itu kalau saya jadi nazir, itulah saya punya perancangan. Tapi saya tak sempat jadi nazir lah. Jadi AJK pun ada orang ustaz tak mau masuk ke AJK. Nasib maulah, saya pun ke Sabah, ke Sarawak, ke sana, ke sini. Rono rene orang Jawa kata kan. Kita kalau sibuk tak perlu kita pegang jawatan. Bagi nasihat saya lah kepada orang yang nak jaga masjid, betul-betul ada kelapangan. Masjid ni walaupun bukan gaji besar, tapi kerjanya besar, pahalanya besar. Sebab lagi ramai orang datang, AJK masjid dapat semua pahala tadi. Besar pahalanya. Tapi kalau kita sibuk, jangan, ini amanah. Ini nasihatlah kepada orang, kadang-kadang dia sibuk tapi nak pegang juga. Saya pun asyik maulah. Cukuplah saya jadi jamaah saja. Karena saya keluar kan. Oleh itu buat begini. Bagi mereka lepas maghrib tadabbur ayat mungkin dalam 10-15 minit. Kemudian malam tu imam baca. Jadi dapat feeling. Dapat penghayatan. Jadi saya rasa kita pun dah menginjak ke pukul 7 kan. Hampir pukul 7. Saya buat kesimpulan lah. Mudah-mudahan kita dapat yang terbaik pada kali ini tuan-tuan dan puan-puan. Kita sih tahu kan mana Ramadan yang Allah terima. Mana Ramadan yang Allah terima. Itu yang kita kena fikir. Ramadan mana? Untuk kita tahu Ramadan mana yang Allah terima, Ramadan mana yang kita dah habis Ramadan, kita rasa benar-benar insaf. Kita fikirlah, saya umur 40 lebih tahun. Tapi muka macam 24 lah. Kena tanya Salman. Sudah 42 tahun kan. Kita fikir umur 40, 50 ni, Ramadan mana yang Allah terima? Ramadan mana yang satu Syawal kita rasa insaf? Rasa berat sangat. Tuan-tuan pernah kena tinggal dengan isteri? Dengan ayah. Kan? Dulu saya asrama juga. Saya pun madrasah juga. Merasa juga kan. Merasa saya lagi masa baru nak buka kan. Pagi-pagi kena masak sendiri, nasi goreng sendiri kan. Masa tu ya sekolah baru buka kan. Wardennya siapa? Wardennya Syekh Zainal Asri. Kenal kan? Warden dia. Masa tu beliau baru balik Mesir. Beliau lah guru asrama, beliau lah warden, beliau lah guru mengajar fiqh. Jadi kita cubalah kan. Kita cuba buat yang terbaik dan kita nak pastikan bahawa habis Ramadan kita rasa insaf, rasa takut. Ini biasanya jarang berlaku. Satu Syawal dah tak bangun tahajud. Satu Syawal subuh tidak berjemaah. Satu Syawal zuhur entah ke mana. Raya kan? Zuhur pukul 4. Asar pukul 7. Maghrib jamaah dengan isyak walaupun tak musafir. Ni ada. Ni saya jumpa sendiri tuan-tuan dan puan-puan di Semenanjung. Orang masjid, pak cik yang saya respect lah. Si pergi Jumaat kerana sibuk melayan tetamu. Ada ni. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa beliau. Kita kenal kan orang masjid kan, orang masjid bukan orang-orang luar, orang masjid. Kalau orang luar tu biasalah, tapi ini orang masjid si pergi Jumaat. Jumaat wajib bukannya salat fardu zuhur berjemaah. Inikah yang kita nak? Kita tak. Jadi kita cuba. Satu Ramadan, bila habis Ramadan rasa macam berat, rasa menangis, rasa takut. Itulah yang sebagai penutupnya yang Allah sebut dalam Quran, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang beriman bila mereka melakukan apa yang Allah perintahkan, hati mereka gemetar. Mana bila dah buat amal takut. Apa Nabi sebut kepada Aisyah? Dia takut amalannya tidak diterima. Jadi kita fikir Ramadan kita dah 20 kali, 30 kali, mana satu Ramadan yang Allah terima? Mana Ramadan bila habis Ramadan kita penuh insaf, bertambah amal kita. Mudah-mudahan Allah terima Ramadan kita pada tahun ini dan tahun-tahun yang lepas dan tahun-tahun akan datang insya-Allah. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dapat istiqamah satu Ramadan berpuasa, qiyam, tarawih sampai ke 30 Ramadan. Seperti mana yang disebut tadi, insya-Allah saya akan share tentang program pondok online. Dulu saya buat secara fizikal lah kan. Ini kuliah dah habis. Saya war-warkan program pondok online. Jadi saya memang dah lama lah
pengalaman mengajar kitab secara khusus, bukan umum. Ni kuliah umum dia lain. Kuliah umum ni belajar sikit agama pun boleh ceramah kan. PU pun ada yang sains, ada yang macam-macam lah. Dai pun macam-macam. Tapi kita ni mengajar khusus. Maknanya kitab ni kalau dalam kitab sebenarnya huruf demi huruf, perkataan demi perkataan, saya dah mengajar lebih 20 tahun lah, sejak umur 21 tahun, 20 tahun. Di Mesir 10 tahun, di sini saya mengajar ustaz-ustaz ramai yang sudah famous dan sebagainya. Antaranya yang saya pernah mengajar Ustaz Halim Din, kenal kan? Ustaz Halim Din Otai, TV3 kan. Dia belajar dengan saya, Ustaz Don Daniel, Imam Muda Ashraf, tapi mereka sekarang sibuk dengan kerja masing-masing. Cuma kita buat program ni program yang untuk masyarakat. Semua boleh, imam, ustaz, orang biasa semua ada. Kita ada 11 kitab pada waktu malam, dan insya-Allah lepas raya ni kita akan buka untuk siang pula. Sekarang ni program malam, lepas isyak kan. Guna Zoom, ada rakaman, dan kita kelas, bukan ceramah. Kelas ni anytime boleh tanya. Ustaz, saya faham lah. Cakap Sarawak pun boleh ikut. Tapi jangan yang pekat-pekat. Saya selalu kena bully dengan dalam band. Dengar tapi saya faham. Ada orang ketawa, saya ketawa sikit-sikit. Ambil hati. Orang ketawa, saya ketawa. Saya faham pun. Kan? Jadi tuan-tuan, kita belajar kelas. Kelas ni ada nota tulis. Kalau doa kita tulis. Kalau nota kita tulis. Kelas. Tanya tak faham boleh tanya terus. Anytime boleh tanya. Tak perlu tunggu habis. Dan kita ada rakaman insya-Allah. Dulu kita fizikal, ada sewa tempat. Sekarang ni semuanya online. Senang, online kita boleh tengok balik. Tak sempat tengok balik. Pemain bola pun ada. Kalau kenal Adam Nur Azlin, pemain JDT kan, dia juga join. Macam-macam. Ashraf Muslim pernah join pelakon. Tapi kita bebas lah. Ada yang masuk, ada yang tak masuk. Sebab tak masuk ada nota, ada rakaman kan. Bebas, terpulang. Yang konsisten, yang committed, Datuk Dr. Fizal Kamsah. Dia jarang miss. Dia ambil kelas Selasa. Beliau kelasnya paling tua kot, pelajar paling tua. 70 berapa saya tak ingat. Dia konsisten sampai sekarang dah 3 tahun, hampir 3 tahun dia dah masuk kelas. Jadi saya tak mau memanjangkan lagi, saya bagi nombor WhatsApp lah kalau ingin sertai untuk dia macam tuition lah, ada bayaran sikit lah untuk untuk kelangsungan hidup di dunia ni. 013 siapa-siapa yang muslimat boleh, muslimin boleh guna Zoom. Zoom ni free je. Saya yang kena bayar sebab ialah saya guna masa yang lebih kena bayar. Ya tuan-tuan download free je Zoom. 013 35 013 35 33 013 35 33 248. Sekali lagi 013 35 33 248. Semua subjek ada. Kitab Asal Kiamat ada, tafsir hukum ada, tafsir ada 2, tafsir ayat hukum, tafsir Jalalain, al-azkar, zikir-zikir doa, fiqh, usul fiqh, hadis, syama'il, ada 11 kitab. Dan kita akan tambah lebih kurang 7 kitab lepas raya untuk siang pula. Jadi saya seminggu cuti. Minggu ni saya cuti lah sebab saya baru Sabah, sekarang ni Sarawak. Minggu depan kita sambung balik lah. Itu saja. Saya mohon maaf di atas kekurangan dan kesilapan, terlebih masa atau sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina innaka sami'ud du'a. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Allahumma harusna bi annaka allati la tanam maghfirna fil ladzi la yura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.